Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Bersama akak lagi dalam slot seram pendek. Jadi kisah pada kali ini berkisahkan tentang asrama. Kisah seram yang agak menyeramkan tapi benar-benar berlaku di sebuah asrama yang sunyi. Itulah yang dilalui oleh Farhana, bukan nama sebenar. Masa tu Farhana dia study dekat UiTM Shah Alam. Masa tu jugalah Farhana dia belajar di tahun yang pertama, semester keberapa akak tak pasti. Masa mula-mula dia nak masuk melapor diri tu tak ada pula sebarang gangguan yang dialami oleh dia. Semester kedua pula nak kena ganggunya pun. Masa semester kedua tu dia tengah masuk minggu study week. Macam biasalah kalau masuk minggu study week ni memang akan ada kejadian yang menyeramkan. Kalau diikutkan kepada apa yang dikabarkan oleh senior-senior, mesti ada perkara-perkara yang menakutkan berlaku. Bukan dia je yang dah lalui. Ikut nasib lah, kalau dah rezeki kan, memang akan ada yang akan terima situasi macam tu. Tak sangka juga, kata Farhana, pada kali tu turn dia pula kena kacau gila-gila punya. Hantu jenis Kak Lang, kata dia, memang menakutkan. Sebab kalau Kak Punti, pelajar lain kata mestilah bawa baby kan. Yang Farhana nampak ni tak ada bawa baby pun. Malah kecil je, tak besar pun badan dia. Lagi satu, rambut Kak Lang ni dia sama panjang dengan badan dia. Malah melebihi paras kaki dia. Boleh bayangkan tak macam mana? Pengalaman seram ni Farhana lalui masa dia tengah study lah. Nama pun minggu study week kan. Masa tu jam dia tengok dah menunjukkan pukul 2.30 pagi. Tapi keadaan tak adalah sunyi sebab ramai lagi student lain yang tengah study sama-sama dengan dia, termasuklah rakan sebilik dia. Akak bagi gambaran bilik Farhana dulu ya. Bilik Farhana ni dia berada di tingkat 2 di blok yang ada 3 tingkat sahaja korang. Biliknya tu pula berada selang 2 bilik je untuk ke tandas. Dalam bilik Farhana dia ada 2 katil double decker, maknanya ada 4 orang studentnya lah yang sepatutnya berada dalam bilik tu. Tapi memang Farhana tinggal masa tu bertiga je sebab salah seorang dari kawan dia dah balik rumah. Katanya dia nak study kat rumah je senang. Sebab rumah dia memang berada di kawasan Shah Alam sahaja. Dekatlah dengan kampus UiTM tu kan. Maknanya tinggal bertiga je lah mereka pada malam kejadian tersebut. Masa tu salah seorang dari roommate Farhana ni dah tidur lena. Maka yang berjaga cuma Farhana dengan Mila, kawan dia yang turut study dengan dia. Mila tu bukan nama sebenar tau. Mereka ni sepakat nak study sama-sama sampai ke lewat malam, sampai ke lewat pagi. Sebab mereka ni adalah antara best student dekat UiTM untuk fakulti mereka. Masa tengah study tu, Farhana tiba-tiba dia ada dengar bunyi tingkap bilik dia kena ketuk. Tingkap bilik diorang ni jenis tingkap nako yang sekeping-sekeping tu. Jadi Farhana pun dia rasa pelik lah. Tingkat 2 kot bilik dia. Siapalah yang nak ketuk-ketuk tingkap masa tu kan? Farhana dia buat dek je lah. Sebab ada kawan sebilik dia masih lagi tengah study sekali, nak takut buat apa. Dalam-dalam dia buat dek tu, tingkap bilik dia semakin kerap diketuk korang. Kali ni kawan sebilik dia si Mila tu ada juga dengar dengan jelas tau bunyi ketukan tersebut. Lepas tu mereka cubalah nak mengamati bunyi pelik tu dari mana. Memang dari tingkap lah, tapi bunyi apa yang pelik tu? Tiba-tiba bunyi tu bertukar seperti bunyi serekan objek kayu ke tingkap. Nak gambarkan macam mana ya? Korang ambil ranting kayu, lepas tu korang seretkan pada tingkap nako. Macam itulah bunyi yang terhasil, itulah bunyi yang mereka dengar. Farhana dengan Mila dia mulalah rasa takut sangat tau.
Mereka merapati antara satu sama lain sebab nak duduk berjarak pun dah rasa macam dah ketar-ketar macam tu. Jangan tipulah. Memang kalau kita ni lemah semangat, kita akan cepat tangkap dengan perkara-perkara mistik dan kita akan cepat rasa takut. Tingkap yang terbuka sedikit pada awalnya tadi, masa Farhana nak jenguk kan, bunyi apalah yang seolah-olah bunyi ketukan tu kan. Lepas tu si Mila ni dia pergi cuba untuk tutup tingkap yang dah dibuka oleh Farhana tadi. Tapi Mila tak jadi nak pergi tutup, dia terus patah balik kat tempat duduk dia sebelah dengan Farhana. Bila dia ternampak ada sesuatu sedang bertenggek dekat atas pokok pinang hiasan di hadapan tingkap bilik mereka tu. Akak terangkan pula kedudukan bilik mereka ni macam mana, sebab korang mesti tertanya kan, tingginya lah pokok pinang hiasan tu ya, tingkat 2 kot. Okey, situasinya macam ni. Memang bilik mereka tingkat 2, tapi tingkat bawah sekali tanahnya ke bawah. Tingkat 1 barulah ada tanah yang tertanam pokok tu. Maknanya bangunan mereka tu, pintu utama dekat tengah-tengah bangunan, kedudukan ke bawah lah. Sebab untuk tingkat 1 barulah bermula tanah. Maknanya bawah tu dia macam bawah tanah, lepas tu dia atas sikit. Kalau ditengok dari belakang bangunan tu macam tu lah maknanya. Dekat belakang bangunan tu lah tertanamnya pokok-pokok pinang hiasan tadi. Sederet ada sepanjang bangunan tu dekat bahagian belakang. Jadinya masa Mila tengok makhluk yang bertenggek tu, dia tak berapa nak pasti apa benda lah tu, sebab dia nampak putih, lepas tu dia nampak ada serba hitam tau menutupi pada benda putih tu. Dia bagi tahu pada Farhana ada kain tersangkut dekat pokok tu, betul-betul tersangkut dekat atas pucuk pokok tu. Lepas tu Farhana dia tergerak hati, dia terasa macam nak pergi jenguk lah, sebab Mila bagi tahu kain tersangkut. Masa Farhana tu dia pergi jenguk, dia nak tahu juga kain siapa yang tersangkut kat situ. Logik juga kan, bila kain student dari atas tu jatuh kat situ kan ada 3 tingkat, mana adalah tingkat atas kan. Masa dia tengok tu, dia jenguk, jelaslah dia nampak bukan kain tersangkut korang. Rupanya ada perempuan pendek kecil je duk bertenggek atas pucuk pokok hiasan tu. Seram gila. Masa tu Farhana rasa tau, sebab Mila dia memang tak nampak pun lagi apa yang Farhana tengok. Jadi dia tak tahu, dia terdiam, dia macam tenganga, terdiam kan, tertanya-tanya apalah yang Farhana nampak. Lepas tu Farhana dia pergi kepada Mila, kawan dia tu, dalam keadaan yang ketakutan. Jadi Mila ni dia bertambah-tambah takut lah. Lepas tu mereka terdiam, sementara kawan mereka ni yang tidur, yang lagi seorang ni tetap juga tidur, tak ada pun terbangun. Mila masa tu dia duduk atas katil Farhana, sebab katil dia dekat atas, dekat katil 2 tingkat tu duduk bahagian atas. Mila dia pun bagi tahulah pada Farhana, malam ni kita tidur sama-sama nak? Boleh ke? Cepat je si Farhana tu jawab, boleh sangat-sangat, boleh sangat-sangat. Makanya mereka biarkan cermin tingkap tu terbuka dan mereka sama-sama lah duduk berselimut dekat atas katil Farhana. Bila dah rasa agak selamat macam tu, mereka pun bangun lah. Lepas tu mereka pergilah tutupkan tingkap yang terbuka tadi. Lepas tu mereka sepakat dah tak nak dah sambung study untuk malam tersebut, nak terus tidur je. Masa masing-masing tu terus tidur, mereka ada dengar suara seseorang tengah mengira sesuatu. 1 dah tidur, 2 dah tidur, 3 tak nak tidur lagi ke? Suara tu kemudiannya ketawa dengan sangat nyaring. Nyaring yang kalau kita dengar, bunyi dia bukan macam manusia ketawa tau. Memang sangat menyeramkan. Memang boleh bayangkan dengan nafas yang panjang macam tu. Tak logik lah manusia macam tu. Masa tu jugalah memang Farhana dia tak boleh nak tidur lagi, sebab dia teringat-ingatkan kepada makhluk yang dia nampak bertenggek dekat atas pokok pinang hiasan tu. Lepas tu Farhana dia cuba nak kejutkan Mila, tapi Mila dah berdengkur korang, betul-betul dah lena time tu. Farhana jadi takut serta-merta bila dia tengok 2 orang kawan dia tu memang dah lena tidur, sedangkan mata dia masih lagi tercegil juga, masih tersedar juga.
Sementara suara tu terus juga lagi mengira. Seorang dah tidur, dua dah tidur. Awak tak nak tidur ke? Bila dengar kiraan kali kedua tu, Farhana dia bingkas bangun dari katil. Lepas tu dia keluar dari bilik dia. Dia nak cari siapa-siapa lah yang masih berjaga masa tu untuk minta tolong. Tapi rupanya dah pukul berapa entahlah, dia memang tak tengok jam pun lepas tu. Tak ada seorang pun yang berjaga pada waktu tersebut. Farhana dia minta tolong gila-gila time tu. Dia menjerit, tolong, tolong, tolong dengan sepenuh hati. Bagaikan nak terkeluar, nak tekak dia menjerit. Tapi dia tak nampak pun ada sesiapa pun yang nak keluar dari bilik. Sama ada bilik di hadapan dengan bilik dia ataupun selorong dengan bilik dia. Memang langsung tak ada siapa pedulikan pada jeritan dia. Kemudiannya Farhana dia nampak ada seseorang keluar dari salah satu bilik yang berada dengan selorong bilik dia tu. Masa dia menjerit memang tak ada orang pun yang terpa keluar ke nak bantu dia. Tapi selepas tu beberapa minit, tak pastilah, ada orang yang keluar dari salah satu bilik. Farhana dia pun kejarlah orang tu sebab dia nak minta tolong, dia nak pergi kat tempat orang yang dia boleh rasa selamat. Orang tu dia tuju ke arah tandas. Tapi masa sampai ke pintu tandas utama, Farhana tengok balik semula tak ada siapa-siapa pun kat situ. Dia yakin sangat yang dia nampak tadi ada juga student yang memang pergi ke tandas tu. Yakin. Tapi tak ada siapa-siapa pun yang dia nampak lepas tu. Farhana dia try cari student tu dekat dalam tandas. Tak ada pun dia nampak pintu-pintu tandas yang tertutup rapat menandakan ada seseorang sedang menggunakan tandas. Pun tak ada. Semuanya pintu-pintu tandas terbuka. Termasuklah 2 pintu bilik mandi yang berada di kawasan tandas tu pun sama terbuka. Farhana dia dah rasa macam, lepas tu dia nak patah balik ke bilik. Tapi bila dia pusingkan badan dia daripada pintu utama tandas tu, dia nampak perempuan yang bertenggek atas pokok pinang tadi dah berdiri betul-betul depan pintu bilik air tu, hanya berjarak dalam 1 atau 2 langkah je daripada dia. Dia memang betul-betul tak ingat berapa langkah, tapi memang dekat gila. Farhana lepas tu dia dah tak sedar dah. Dia tak tahu dah apa pun yang berlaku selepas tu. Dia hanya tersedar bila dia perasan ada seorang ustaz renjiskan air dekat muka dia. Dia kenal ustaz tu lah yang jaga blok tu. Rupanya Farhana ni dah pensan. Masa bila dia pensan, dia memang tak dapat nak jelaskan sebab last dia nampak pada kelibat perempuan yang depan mata dia lah. Lepas tu dia memang dah tak ingat dah. Lepas tu kan, dia nampak roommate dia yang dua-dua tadi dah ada dekat dengan dia. Dua-dua muka roommate dia tu risau sangat. Mila bagi tahu ustaz apa yang mereka lalui masa mereka tengah study. Lepas tu ustaz bagi tahu benda tu memang selalu sangat mengganggu time-time dekat dengan nak exam, time-time study week macam tu. Tak tahulah kenapa, tapi yang pasti time tu ramai yang berjaga sampai lewat pagi. Hakikatnya kenapa masa Farhana menjerit kuat dekat luar bilik dia tu tak ada pun yang dengar. Ustaz jawab macam ni. Farhana memang rasa dia dah habis dah menjerit dah, tapi sebenarnya suara Farhana ni tak keluar pun. Sebab tu tak ada siapa pun yang dengar. Lain kali bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi itulah time terdesak macam tu kan, nak baca surah Al-Ikhlas pun dah belum tentu lagi betul dan belum tentu lagi tersusun elok. Sebab kan perasaan takut yang menguasai diri masa tu memang kita akan diuji dengan pelbagai situasi, kata ustaz. Ustaz buat air mandi dan air untuk bagi Farhana minum, air yang dah dirukiahkan dengan bacaan-bacaan yang bersesuaian dan doa-doa yang baik, alhamdulillah. Tapi malanglah bagi Farhana sebab dia demam terkejut setelah melalui peristiwa tu. Selepas kena gangguan tu lah, dia tak boleh nak pergi kelas dan dia tak boleh nak terus study. Akak pun tak tahu apa yang berlaku selepas tu. Bagi dia itulah yang memang sangat menyeramkan bila dia nampak dengan mata kepala dia sendiri sesuatu yang memang berada depan mata dia. Kalau kita yang lalui memang tak tahulah kan. Sekian untuk kisah pendek pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih korang. Assalamualaikum.
Bye.